Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk kita pada kali ini ialah Tidak Basah Lagi Kasutku. Standard kandungan menghasilkan penulisan. Standard pembelajaran mengedit dan memurnikan ayat daripada aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Sebelum kita belajar berkaitan tajuk, mari kita belajar berkaitan tanda baca. Terdapat 8 tanda baca yang perlu diketahui oleh murid-murid. Tanda baca yang pertama ialah titik. Titik digunakan pada akhir ayat yang bukan ayat seruan atau ayat pertanyaan. Contoh ayat, ibu saya pergi ke pejabat. Titik juga digunakan pada sebelum tanda penutup kata dalam cakap ajuk. Contoh ayat, kata Zakuan, saya hendak minum teh halia. Titik juga digunakan untuk menunjukkan angka perpuluhan. Contoh ayat, 806.5. Dan akhir sekali, titik juga digunakan pada akhir singkatan dan kependekan nama sesuatu atau seseorang. Contoh ayat, Sendirian Berhad menjadi SDN.BHD. Tanda baca yang kedua ialah koma. Koma digunakan untuk mengasingkan kata yang berturut-turut dalam satu ayat. Contoh ayat, ibu membeli ikan, udang dan sayur. Koma juga digunakan pada sebelum tanda pembuka kata dan penutup kata dalam cakap ajuk. Contoh ayat, mereka belum sampai, kata Salma. Koma juga digunakan di belakang kata penghubung pada awal ayat. Contoh ayat, oleh sebab itu dia tidak datang. Koma juga digunakan di belakang kata seru. Contoh ayat, amboi, comelnya kucing ini. Koma juga digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam ayat yang berbeza. Contoh ayat, barang ini mahal tetapi dapat tahan lama. Tanda baca yang ketiga ialah sempang. Sempang digunakan untuk menyambung kata ganda dan kata yang diulang. Contoh ayat, berbagai-bagai, kupu-kupu. Tanda baca yang keempat ialah tanda petik. Ia digunakan untuk mengapit petikan langsung. Contoh ayat, dia sudah pulang ke rumah, kata Zamri. Tanda petik juga digunakan pada judul karya dan sebagainya. Contoh ayat, Dilema Melayu. Koma bertitik. Ia digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam ayat yang berbeza. Contoh ayat, saya melawat Sabah, Kota Kinabalu, Sandakan dan Tawau. Tanda baca yang seterusnya ialah titik bertindih. Ia digunakan pada akhir pernyataan yang diikuti oleh rangkaian. Contoh ayat, bahan yang diperlukan adalah seperti yang berikut. 1 kilo tepung gandum, 6 biji telur. Titik bertindih juga digunakan untuk memberikan penjelasan. Contoh ayat, tarikh 31 Ogos 2015. Masa 10 pagi.
Tanda baca yang ketujuh ialah tanda tanya. Ia digunakan pada akhir ayat tanya. Contoh ayat, "Kamu belum siap?" Tanya Farhan. Tanda tanya juga digunakan pada akhir ayat tanya sebelum tanda penutup kata. Contoh ayat, "Kamu belum siap?" Tanya Hamid. Tanda baca yang ke-8 ialah tanda seru. Ia digunakan dalam ayat seruan untuk melahirkan berbagai-bagai perasaan. Contoh ayat, "Aduh, sakitnya kepalaku." Cikgu harap murid-murid dapat memahami kesemua tanda baca yang telah dipelajari sebentar tadi. Tidak basah lagi kasutku. Mari kita baca bersama-sama. Zara dan ibunya ke kedai untuk membeli kasut sekolah yang baharu. "Encik, kami sedang mencari kasut sekolah yang kalis air. Adakah encik menjualnya?" Tanya Puan Zurah. "Ada. Kasut tersebut diperbuat daripada getah, namun tidak selesa terpakai. Saya cadangkan puan dibeli kasut sekolah biasa yang diperbuat daripada kanvas. Kasut tersebut lebih selesa dipakai," terang jurujual. "Memang selesa, encik, tetapi mudah basah apabila mengkena air hujan," balas Puan Zurah. "Jika begitu, saya mengesyorkan puan membeli penyembur kalis air ini. Penyembur ini dapat melindungi kasut daripada basah ketika hujan," kata jurujual. "Wah, bagusnya penyembur ini. Bagaimanakah menggunakannya?" tanya Zara. "Kamu hanya perlu menggoncangkannya dan menyemborkannya pada kasut. Jarak semburan ialah 15 cm dari kasut. Biarkan selama 10 minit di bawah pancaran matahari. Bagi mendapatkan hasil yang lebih baik, kamu boleh menyemburkannya untuk lapisan kedua. Selepas itu, kamu boleh memakainya seperti biasa," jelas jurujual. "Oh, begitu cara menggunakannya. Mudah sahaja. Saya berharap kasut saya bersih dan tidak basah lagi jika hari hujan," kata Zara. Setelah membaca petikan tadi, kita dapati terdapat beberapa kesalahan dari segi ejaan, imbuhan dan tanda baca. Untuk latihan pada kali ini, murid-murid diminta menyalin semula petikan dengan membuat pembetulan pada setiap perkataan yang mempunyai kesalahan ejaan, imbuhan dan tanda baca.